Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Yaquluna su'adatan wa naqulu ibadatan wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia al-fadil Tuan Haji Azman selaku pengerusi, Jabatan Kuasa Masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan berkaitan dengan hadis 40, penawar bagi hati. Kalau yang lepas, yang hadis yang terakhir ialah hadis yang ke-28, iaitu tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Yang mana hadis yang menceritakan tentang sahabat-sahabat. Nabi kata, kalaulah manusia tahu tentang ganjaran yang terdapat pada saf yang pertama, niscaya manusia akan berebut. Kalau terpaksa dibuat undi pun, manusia sanggup untuk buat undi, sanggup mengundi untuk menempatkan diri ke saf yang pertama. Dan pada azan, pada solat subuh dan isyak berjemaah dan sebagainya, niscaya manusia akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Kalaulah tahu pasal isyak dan subuh secara berjamaah, kelebihannya, saya mereka akan sanggup datang walaupun dalam keadaan merangkak. Ini hadis yang sebelum ni kita ada sebutlah kan. Maksudnya ialah sebenarnya orang yang duduk depan ni siapa tuan-tuan? Orang yang duduk depan ialah orang yang rasa dirinya kurang. Orang yang duduk depan, orang yang rasa dirinya kurang. Sebab tu dia depan, dia nak pahala banyak. Tapi orang yang duduk belakang, dia rasa diri dia dah lebih, dah banyak. Oh, tajam. Tajam. Tuan-tuan, kalau kita anggap macam tu kan, aman insya-Allah. Kita takkan rasa diri lebih baik dan takkan rasa diri lebih kurang. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita masing-masing rasa rendah diri dan ke depan ke belakang tidak, bukan itu ukuran darjat kita. Tapi InsyaAllah yang duduk depan ni lebih banyak pahalanya kalau dia ikhlas. Yang duduk belakang pun susah juga kita nak cakap pasal ikhlas ni. Kenapa dia tak nak duduk depan? Adakah takut orang kata dia baik? Kalau takut orang kata dia baik, maksudnya tuan-tuan, dia buat amal kerana manusia. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Kan, meninggalkan sesuatu kerana manusia itu riak. Jadi kita tak boleh buat kerana manusia. Buat kerana manusia syirik. Meninggalkan kerana manusia riak. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita cubalah sekali-sekala, kita cuba. Tak apalah kalau tak boleh buat tiap-tiap hari. Cuba sekali seminggu je. Ataupun sekali sebulan kita pergi nombor 1 depan. Nanti orang, apa depan? Biasa kat belakang. Kan? Tak apa, sekali seminggu. Sekali seminggu ke sekali sebulan kita cuba buat. Kadang-kadang nak pakai kan. Macam orang pakai serban, kita dah sebut banyak kali pasal pakai serban, pakai jubah. Tak nak pakai jubah, aku bukan ustaz. Bukan kira siapa yang nak banyak pahala. Kira siapa yang banyak pahala. Kalau nak banyak pahala, kita buat sebanyak sunnah Nabi yang kita boleh buat, kita buat. Sebab kita masing-masing kurang. Orang yang buat ni pun belum tentu lagi banyak pahalanya, tapi insya-Allah yang buat lebih, dia dapat apa yang dia buat. Yang tak buat tak dapat. Berebut depan, dapat pahalanya, banyak pahalanya. Yang kalau tak berebut, kurang pahalanya. Tapi semuanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tujuan hadis ni untuk menghukum kamu duduk belakang, kamu ni tak baik, kamu duduk depan, kamu ni baik. Tidak. Tapi tujuan hadis ni ialah untuk menggalakkan kita cuba mendapatkan ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan untuk membeza-bezakan kita, ni kelas depan, itu backbenchers, ini wall benchers. Kan? Tak, bukan untuk membezakan, tapi untuk menggalakkan kita. Nama pun hadis penawar hati. Bila bincang penawar hati, hati jadi lebih rendah, lebih tawaduk, lebih tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi bincang, lagi rasa nak amal, lagi bincang, lagi rendah diri, lagi bincang, lagi lapang dada. Kalau kita bincang penawar hati, tapi hati makin kusut, hati makin apa? Makin kecil, makin sempit, itu bukan penawar hati. Kita bincang supaya tawarkan hati kita, lapangkan hati kita, lembutkan hati kita, insya-Allah. Ni tak. Memang pengajaran daripada hadis dia sakit. Tak, macam sebut tadi, sakit. Yang depan dapat pahala banyak, yang kurang, yang belakang tak dapat pahala. Bukan tak dapat pahala, yang belakang tu kurang pahala. Dia macam tajam. Tapi inilah nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ni adalah nasihat. Kan? Nasihat untuk Allah, untuk Rasul dan orang yang beriman. Jadi kita masuk seterusnya hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, beramallah sebelum terlambat. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran musiyan aw ghina mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw matan mujhizan aw iddakhala fasharru ghaibin yuntadharu aw as-sa'ati fasa'atu adha wa amar. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan sebelum menemui 7 perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya, iaitu yang pertama kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman, atau sakit yang merosakkan badan, atau usia tua yang menggagapkan percakapan, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera untuk melakukan amal ibadat sebelum terlambat dan sebelum datangnya bermacam-macam kesibukan yang dapat menghalang kita dari melaksanakan amal ibadat seperti yang disebutkan dalam hadis. Peluang untuk kita beramal sekarang, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita hidup, sentiasa Allah Ta'ala jentik kita, bagi nasihat, bagi peluang kita dengar perkara yang baik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak bagi kita peluang beramal, bagi peluang kita beramal. Apalagi tuan-tuan, kita ni akan ditimpa dengan macam-macam perkara. Jadi sebelum kita dapat macam-macam perkara, sementara kita masih sedar, sementara kita masih ada peluang ini, kita kena banyakkan amal. Buatlah amal sebanyak yang mungkin, sebab banyak mana amal kita pun sebenarnya tak cukup. Banyak amal kita pun sebenarnya tak cukup. Dan orang yang rasa dia yang banyak amal, maksudnya dia paling tak banyak amal. Orang yang banyak amal ni, dia tak rasa diri dia beramal. Kita tengok macam mana orang-orang yang hebat-hebat, yang mengarangkan syair, yang menulis kitab banyak-banyak ni, tuan-tuan, dia pun tak rasa dia ni baik pun, walaupun kitabnya banyak. Dia mengarang kitab banyak, tuan-tuan, kita baca pun tak. Dia tulis buku, tulis kitab banyak, kita baca pun banyak mana. Kan? Bacaan kita pun tu, jangan kirakan yang kita tulis, yang kita baca, tuan-tuan. Yang kita baca pun sedikit. Dia ni tulis banyak, tapi Masya Allah, tunduk, buat lagi amal, buat banyak lagi. Kan? Dapat kemanisan beribadah ni, tuan-tuan. Dapat kemanisan beribadah bila banyak kita buat, masih rasa kurang. Kalau buat sikit tapi dah rasa lebih, ni masalah. Kita masih banyak kekurangannya. Jadi kita kena segerakan beramal. Disebutkan kat sini antaranya apa? Kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Kaya yang menyebabkan dia berlaku mutghiyan, melampau. Bila dah kaya melampau. Bila miskin melalaikan. Maksudnya miskin mungkin mengeluh, susah hati dan sebagainya.
atau sakit yang merosakkan badan. Ya dah, sementara kita masih larat ni, kita datang, kita buat amalan ibadah kita semua sekali. Atau usia tua yang mengagakkan percakapan, orang yang dah meningkat usianya, dah tak secemerlang dulu. Kalau dulu cemerlang ibadahnya, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Kalau saya bawa orang pergi umrah tuan-tuan, masa muda dia boleh buat macam-macam. Oh, saya pernah jumpa umur 72, dia buat umrah 10 kali. Saya kuat-kuat pun 5 kali je. Rekod yang pergi umrah dengan saya buat 15. Tuan-tuan jangan tanya umur dia berapa. Umur dia 15 tahun. Dia buat 15. Pagi petang malam. Buat 15 kali umrah. Yang pakcik yang rekod, kalau yang veteran 72 tahun, dia dah meninggal dah. Tapi masa saya bawa dia yang masa tu, dia buat 10 kali. Lepas tu 2 tahun kemudian dia pergi lagi, dia dah kurang sikit. Dah tak secemerlang dulu, kan? Dulu boleh berjalan, lama-lama dah tak boleh, kena bertolak, kan? Sementara kita kuat. Lagi tuan-tuan sekarang umrah, ya Allah, umur 18 hingga 50 tahun je. Ni perkeliling dah dikeluarkan dalam laman web rasmi Haramain Info ni. Dia yang dikelolakan oleh inilah Khadimul Haramain, maksudnya yang menguruskan dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Dia tetapkan tuan-tuan, mulai 1 November ni dah boleh pergi umrah, tapi umur 18 hingga 50. Umur 18 hingga 50 je boleh buat umrah. Lain daripada itu tak boleh. Dia tak bagi. Itu pun tuan-tuan boleh pergi, bolehlah masuk hotel semua, tapi nak masuk masjid kena booking. Kaedah-kaedah dia tak pasti lagi lah, tapi dia terangkan macam tu. Banyak SOP-nya macam-macam. Allahu Akbar. Sementara kita dulu tengah boleh nak pergi, tak nak pergi. Sekarang langsung dah tak boleh pergi. Cuba yang tuan-tuan, kan? Ini kesempatan, sementara kita masih ada kesempatan ni, kita buat. Tak apalah, tak dapat pergi Baitullahil Haram, pergilah Baitullah Masjid Bandar Universiti. Ini pun Baitullah juga ni, rumah Allah. Tuan-tuan rasa. Adalah guru saya selalu cakap, kalau kamu rasa kamu dia tak ada, kamu datang masjid, cari diri kamu kat masjid. Kalau kamu rasa kamu tak ada, maksudnya hidup macam tak ada benda. Apa benda aku hidup ni? Bangun pagi, makan, tidur, pergi kerja, balik, main bola, naik basikal, jogging lah, apalah macam-macam kan. Buat kerja yang kita buat, pergi pasar, beli, lepas tu macam tak ada apa benda. Cari diri kita kat masjid, tuan-tuan. Cari diri kita kat masjid. Kadang-kadang kita lost, tak tahu diri kita apa benda kita buat, teraba-raba kita, tak tahu apa benda buat. Cari diri kita kat masjid. Sebab masjid ni Baitullah, rumah Allah. Orang yang masuk ke dalam masjid ni, dia baca apa? Allah maftahli abwaab rahmatik. Bila kita nak masuk masjid, kita baca Allah maftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmatmu. Maksudnya ni kita sedang berada dalam rahmat Allah. Kita cari diri kita kat masjid ni, berenungkan, fikirkan dalam-dalam, kan, cari diri kita kat masjid. Tak apa, tak dapat pergi Baitullah, cari diri kita dekat rumah-rumah Allah yang ada dekat Malaysia ni. Malang bagi kita kalau kita tak dapat mencari diri kita, kan. Kesempatan yang ada ni. Saya, tuan-tuan, pernah satu ketika tu tertampar. Saya cakap, bila duduk dekat Mekah ni rasa dekat dengan Allah. Masa tu saya cakap dengan kira wakil Darul Mubarak kan. Dia ada seorang wakil ni, Haji Samsudin. Dia kalau dia cakap tu, dia pancung terus macam tu je. Saya kata, bila kat Mekah ni rasa dekat dengan Allah. Allah dia balas balik, Allah dekat dengan kamu kat mana-mana kamu berada. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu kat mana kamu berada. Kalau kamu rasa kat sini je dekat, maksudnya ada something wrong. Sepatutnya Allah dekat kat mana pun kamu berada, Allah Ta'ala dekat dengan kamu. Dia pancung terus macam tu je, kan. Pernah satu ketika sembang pasal kereta kat sana 2000 cc. Dia tak ada kereta yang bawah daripada 2000 cc, semua atas 2000 cc. Kalau macam kereta saya tu, duduk rumah je. Dia boleh dalam pekan je. Macam pekan Mekah, boleh bawa bawah 2000 cc. Daftar Mekah, bawa dekat Mekah je.
Tapi kalau nak keluar dari Mekah, nak pergi ke Madinah ke, nak pergi Jeddah ke, Riyadh ke, mesti atas 2000 cc. Motor pun motor besar-besar je. Kalau tuan-tuan nampak kereta kecil, itu maksudnya dia daftarkan dekat situ dan boleh guna untuk situ je. Kalau nak pergi luar daripada kawasan, kena 2000 cc. Tengok kereta macam-macam kereta, 2000 cc kan. Dan nak apa? Dan nak relai dia punya lampu pun pakai relax jalan. Kan? Dia jenis macam tu. Belangkak pun. Dia tengok, okey, Assalamualaikum. Dah jalan. Yang gemuk tu dia tak repair. Dia jalan, dia tengok-tengok sikit-sikit je. Kalau dah nak terjatuh dia punya bumper tu, dia naik balik diikat jalan macam tu. Selamba je. Lepas tu sembang-sembang lah pasal kereta. Ni kereta bagus, ni kereta bagus. Awak pakai kereta apa? Dia tanya saya. Samsudin tanya. Saya pakai kereta suara. Kan? Proton je. Saya cakap dia tu Proton je. Farid, awak tahu tak kereta apa yang paling baik? Mungkin BM lah kot kan. Sebab BM ni dia tekan je. Macam kereta pengurusi kan. Dia tekan je. Terus. Kalau pengurusi sejam sampai Kuala Lumpur. Naik kereta dia kan. Kereta saya kena 2 jam setengah kan. Ataupun kereta Volvo. Volvo ni dia design untuk cramped zone tu besar, panjang. Selamat untuk aksiden. Saya cakap macam tu lah. Sebenarnya Farid, kereta yang paling baik ialah kereta yang kamu syukur. Kena lagi. Kereta yang paling baik ialah kereta yang kamu syukur. Kamu dapatlah kereta apa pun, kalau kamu tak syukur, kereta tu tak baik. Tapi kalau pakai kereta apa pun, kalau kamu syukur, kereta tu jadi baik. Habis. Habis kat situ je. Kan? Diam. Memang tuan-tuan, kalau kita syukur, kereta tu bawa kita rasa seronok, selesa. Tak ada aircon pun rasa sejuk. Tapi kalau kereta tu kita tak syukur, mengeluh tuan-tuan, macam mana sejuk pun kita sepanas. Isteri kita tuan-tuan, dia dah lah cantik dan baik kan. Boleh dengar ni kan. Isteri kita tu dah lah cantik dan baik. Tapi kalau kita syukur, lagi cantik tuan-tuan, lagi baik kita rasa dia. Kalau kita syukur. Tapi kalau kita tak syukur, macam mana cantik pun yang lain juga yang kita tengok. Kalau kita tak syukur, macam mana baik pun kita rasa dia lagi lebih baik daripada isteri kita. Padahal siapa nak terima kita ni? Kalau fikir-fikir kan, nasib baiklah dia sanggup duduk dengan kita, walaupun macam mana pun yang kita buat, tapi Alhamdulillah mengarungi hidup bersama kan. Itu dia cerita pasal kehidupan lah. Tuan-tuan, seterusnya hadis yang ke-30, hadis yang ke-29, beramal sebelum lambat, sebelum datangnya 7 perkara yang keempat tadi, usia tua yang menggagapkan percakapan, dan yang kelima, kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Kematian memang melenyapkan tuan-tuan. Selesai urusan kita tuan-tuan. Tukang masak bila dia mati, tak ada orang kejut, ni ayam ni tak habis goreng lagi. Nanti dulu, lepas ni baru mati. Tak ada tuan-tuan. Manager bank kan, dia nak sign tau. Dia nak sign, dia sakit dada, mati. Bos, sign dulu. Tak ada tuan-tuan. Kalau dah mati tu dah lah. Kita letak tepi dokumen, dia tu dah selesai. Urusan dunia dia dah selesai. Tu maksudnya terputus segala hubungan. Terputus. Dia macam mana tinggi pun jawatan dia, lepas tu dia jadi apa? Lepas tu jadi mayat. Macam mana rendah pun, macam mana tinggi pun keadaan dia, lepas tu dia jadi mayat, dia jadi jenazah. Hapam tak guna. Kalau dulu mungkin tangan dia tu, chop dia tu kan, fingerprint 10,000, 20,000 kan, ataupun sign dia. Kalau dia dah mati, kosong, tak ada apa. Macam mana sign pun tak laku. Ni tuan-tuan, kematian yang melenyapkan semua. Sebab tu ada hadis sebut, banyakkan kamu mengingati perkara yang memutuskan kelazatan. Apa perkara yang memutuskan kelazatan? Mati. Mati ni putus kelazatan. Bila ingat mati, memutuskan segala kelazatan. Yang keenam, beramal sebelum bila? Beramal sebelum datangnya Dajjal. Ni tuan-tuan, kita berada di penghujung usia dunia, yang mana dunia ni akan didatangi oleh makhluk yang sangat banyak diberikan peringatan tentang datangnya, iaitu Dajjal. Dajjal ni sejahat-jahat makhluk gaib yang dinantikan. Dia boleh besongkan. Tuan-tuan, kita berada di zaman tu tuan-tuan.
Orang zaman sekarang ni pelik-pelik ni tuan-tuan, tengok isu capal. Dia boleh keluarkan benda yang bukan-bukan. Kita tengok, kalau ia pun nak berbalas, janganlah macam tu. Dia cakap macam ni, ada seorang ni, ialah dia ni attention seeker. Orang putih kata attention seeker. Dia suka cari perhatian. Dia buat isu-isu sensitif supaya orang like page dia, lepas tu dia dapat like. Sebab zaman sekarang ni orang buat benda yang bukan-bukan. Cuba tuan-tuan bayangkan YouTube kan, bila ramai orang klik, ramai orang tengok, tuan-tuan, YouTube bayar dia duit. Kalau ada kawan saya share lah, dia kata kalau 30,000 orang tengok dapat $50 ke $5 ke. Kalau 30,000 dapat $5, katakan $5 lah kan. Kalau 300,000 $50. Kalau 3 juta $500 satu video je. Buatlah 10 video, buat benda mepek-mepek sikit, dapat duit. Senang-senang macam tu je tuan-tuan. Jadi ada orang dia tak bertanggungjawab, dia buat benda yang bukan-bukan, tulis bukan-bukan. Apa yang dia tulis? Dia kata Nabi Muhammad SAW, dia cerita pasal capal. Dia, untuk pengetahuan korang, dia kata macam tu, untuk pengetahuan korang, Nabi Muhammad ni manusia macam kita juga. Na'udzubillah, dia sebut apa? Nabi Muhammad ni buang air besar. Tapi dia cakap perkataan yang teruk sikit, saya tak sanggup nak sebut. Nabi Muhammad ni buang air besar, buang air kecil. Maksudnya dia menghina Nabi Muhammad SAW. Konon-kononnya nak elakkan orang taksub capal, tapi dia menghina Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia tidak sedar. Ini orang Islam ni cakap macam ni. Langsung tak ada apa? Langsung tak ada sensitivity. Kalau kita jumpa tu, kita lempang je tuan. Cakap tak guna, lempang je terus. Kan? Ni kalau viral ni payah ni. Orang macam ni. Sekarang kita berada di zaman ni tuan-tuan, orang dah tak ada hirau pasal kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sebut pasal Nabi pun buat silap. Ada yang sebut macam tu. Kan? Kenapa nak mengagung-agungkan sangat? Wancak depan ni. Islam ke bukan? Nabi Muhammad SAW ni, kenal Nabi tu adalah, mengenali Nabi tu adalah apa? Keindahan hidupnya bila kita kenal Nabi Muhammad SAW. Mengenal Nabi ni membawa kepada keimanan. Mencintai Nabi itu adalah ibadah, dituntut dalam Islam. Cinta Nabi Muhammad SAW ni, bila kita kata kita zahirkan kasih sayang kita pada Nabi Muhammad SAW, dapat pahala tuan-tuan. Jadi kalau menghina Nabi Muhammad SAW dapat apa? Dapat dosa. Memuliakan Nabi Muhammad SAW ni adalah ibadah. Bila kita sebut Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi dengan memperbanyakkan selawat dan salam, memuliakan semua perkara yang Nabi buat. Kita pakai baju jubah, kita pakai serban, kita solat ikut cara Nabi Muhammad SAW. Ini semua memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dia yang bagi kita agama, dia yang sampaikan agama pada kita. Jadi kita kena muliakan. Semua yang kita buat dalam urusan agama ni ialah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sah iman kita kalau kita tolak Nabi Muhammad SAW. Apalagi satu-satunya manusia yang boleh memberikan syafaat di hari kiamat kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ni pemegang kunci syurga. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni pemegang kunci syurga. Tapi bila Nabi Muhammad SAW diberikan kunci, agak-agak kita kan, macam kita kalau balik rumah, kita pegang kunci, kita masuk dulu ke macam mana? Mestilah orang yang pegang kunci masuk dulu. Nabi tak. Nabi buka pintu syurga, Nabi pergi jenguk umat dia. Nabi tengok mana lagi umat aku yang boleh aku selamatkan untuk masuk ke dalam syurga. Ni Nabi Muhammad SAW. Dia cari kita dekat neraka, dia cari kita kat padang mahsyar untuk bantu kita, ringankan kita ni tuan-tuan. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat, kita selawat pada Nabi Muhammad SAW sekali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Allah berselawat pada kita 10 kali tuan-tuan. Kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah berselawat pada kita 10 kali. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, berapa banyak malaikat tuan-tuan? Lebih 3-4 kali ganda daripada bilangan manusia seluruhnya. Banyaknya tak terkira ya jumlah malaikat ni. Bersusun sampai ke langit. Semua bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan masa hayat Nabi Muhammad SAW. Pokok tunduk pada Nabi. Binatang biawak dhab beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil satu tunggul bila dua orang kafir Quraisy ni, kita dah tahu kita nak segarkan, nak semarakkan kasih sayang kita pada Nabi.
Orang Quraisy tanya, kamu kalau kamu betul, tunjuk sikit. Apa buktinya kamu ni Nabi? Nabi SAW panggil satu tunggul. Kan? Bila Nabi panggil, orang ni dah tergelak-gelak. Dah berdiri ni. Kan? Gelak kat Nabi. Nabi panggil. Tiba-tiba tunggul ni dia cabutkan akar dia. Cabut akar. Tergidik-gidik datang kat Nabi Muhammad SAW. Bagi salam pada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lepas tu Nabi suruh dia patah balik, dia duduk balik kat situ. Tuan-tuan, pokok tunduk pada Nabi. Pohon tamar menangis kerana Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi sampai kat Madinah, bila Nabi nak berucap, bila Nabi nak sampai ke khutbah, Nabi pegang, Nabi sandar pada satu pokok. Satu ketika orang-orang Madinah masa tu dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kalau kami buat satu tempat lebih tinggi supaya orang jauh lagi nampak? Nabi kata tak ada masalah, kalau kamu nak buat sila. Dia membuatlah mimbar dekat satu tempat. Kemudian satu hari Nabi bila dah siap mimbar tu, Nabi panjat. Bila Nabi panjat, Nabi bagi pesanan, Nabi sampaikan khutbah. Tiba-tiba dengar bunyi orang menangis. Nabi cakap-cakap biasa je, tapi dengar ada bunyi orang menangis. Nabi, sahabat-sahabat semua tengok, siapa nangis, tak nampak siapa yang menangis. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat semua gelisah, Nabi turun daripada mimbar, Nabi usap pokok tamar tu. Rupanya yang menangis siapa? Yang menangis adalah pohon tamar. Sebab apa dia menangis? Nabi cerita pada sahabat, sebab dia tak dapat berkhidmat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tiba hari ni tuan-tuan, orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak setuju pun pasal isu capal, jangan sampai kita menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kes yang berlaku dekat Perancis misalnya, dia mentayangkan karikatur menghina Nabi Muhammad SAW. Mula-mula tuan-tuan, ada seorang ni, dia punya apa? Dia punya editor tu, saya tak ingat nama dia. Koli ke apa, tak ingat. Dia buat kartun hina Nabi Muhammad SAW. Kartun tu tak jelas, saya tak cari yang betul. Tapi dia menghina Nabi Muhammad SAW, teroris dan sebagainya. Kemudian nak menyambut ulang tahun karikatur dia ni, dia tayangkan kat menara tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, ditayang kat menara. Bangunan besar, belas tingkat, ditayangkan besar-besar. Kalau tuan-tuan pergi KL, ada menara di BKL. Tuan-tuan tengok, menara di BKL, dia paparkan besar. Macam tu, dia paparkan gambar Nabi Muhammad SAW. Dia bayangkan Nabi Muhammad SAW, dia hina Nabi Muhammad SAW. Mula-mula dia buat dekat menara je. Lepas tu ada seorang guru ni, dia masuk dalam kelas, dia siarkan karikatur. Lepas tu guru ni kata dalam kelas, siapa-siapa yang ada orang Islam dalam ni, keluar. Siapa ada orang Islam, keluar. Tak boleh masuk kelas. Dihina Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pelajar ni datang daripada Rusia ke Czech ke. Tuan-tuan boleh baca kisah dia kan. Dia penggal. Penggal kepala guru ni. Lepas tu dia tayang kat Facebook. Wah, lelaki ni tadi kena tembak oleh penguasa Perancis. Lepas tu orang Perancis, negara Perancis mengiktiraf guru yang dipenggal kepala ni sebagai hero. Dan tindakan ni tadi, Macron, Presiden Perancis, dia kata apa? Ini tindakan Islam yang buat. Inilah bukti bahawa Islam ni adalah agama keganasan. Dia sebarkan kebencian. Lepas tu tuan-tuan, daripada satu menara kepada banyak menara, seluruh Perancis ditayangkan karikatur ni. Daripada satu menara dia tayangkan besar-besaran nak menghina Nabi Muhammad SAW. Apa perasaan kita tuan-tuan? Lepas tu tiba-tiba ada orang dia tak setuju pakai pasal boikot. Tak apalah, tak setuju, tak apa. Tapi jangan kamu membiarkan perkara ini terus berlaku. Paling tidak ada rasa sensitiviti kita pada penghinaan pada Nabi Muhammad SAW. Mana kita nak letak kan diri kita ni saat Nabi Muhammad SAW dihina. Memanglah tak dituntut sampai kita jangan lepas ni tuan-tuan pergi Perancis pula. Jangan tuan-tuan lepas ni jumpa je orang Perancis, tuan-tuan pembuat. Tak, kita adalah agama kedamaian. Kita adalah agama kedamaian. Islam ni datang daripada perkataan salamah. Islam, orang putih kata peace. Kan? Is a religion of peace. Kita adalah agama kedamaian. Kita nak bawa kedamaian pada orang. Dalam Islam, Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, jangan kamu hina sembahan orang lain, kerana nanti orang lain akan hina sembahan kamu. Kita tidak nafikan bahawa tindakan ni juga mungkin adalah respon terhadap tindakan setengah orang Islam yang tidak menjaga adabnya.
Ada juga orang Islam yang memang dia tidak mengamalkan Islam. Tapi kita tak boleh nak menyalahkan orang yang bukan orang yang Islam ni, sebab macam orang Kristian, orang-orang yang, kalau kita contoh kita tengok di Rohingya, orang tak salahkan agama Buddha. Bila dia membuat ethnic cleansing pada Rohingya, orang tak salahkan Buddha, orang salahkan Myanmar. Tapi kenapa kita, bila orang Islam buat, kita kata Islam? Bukan Islam yang tak ada keganasan, tapi orang Islam tu sendiri yang tidak melaksanakan Islam secara yang betul. Tuan-tuan, jadi orang buat kajian kan, antara yang melantang ni, Presiden Erdogan dilancarkan boikot kepada produk-produk Perancis. Kita pun boleh buat, tuan-tuan, walaupun kita tengok senarai tu kita tak pernah beli pun. Yang kita beli French fries. Tapi French fries ni sebenarnya orang Malaysia pun ada buat, kan? French fries tu kentang goreng, bukan datang dari Perancis, kan? Ada French toast, itu roti, kan? Tapi bukan. Yalah, apa yang kita mampu kita buat, tuan-tuan. Sebarkan kasih sayang, kita didik agama, kita didik diri kita dan keluarga kita supaya kasih dan sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik. Hadis yang ke-30, bengkak kaki kerana beribadah di waktu malam. Ini pun, tuan-tuan, hadis memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Yang hadis ni selalu dengar, tuan-tuan. Dialog antara Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi Muhammad SAW. Dia tanya Aisyah tanya pada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW selalu beribadah di waktu malam sehingga bengkak kedua kakinya. Maka saya pun berkata kepadanya, kenapa engkau beribadah sampai begini ya Rasulullah? Sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian, seandainya beliau berdosa padahal sebenarnya beliau maksum, terpelihara dari berbuat dosa. Lalu Nabi SAW menjawab, bukankah lebih bagus kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuan-tuan, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi jawab, salahkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Nabi solat, Nabi qiyam lama, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam satu hadis, bila Nabi bangun, Nabi cerita pasal pada Aisyah, aku doakan ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang telah lalu dan akan datang, yang sembunyi, yang nyata, kan? Aisyah kata seronoknya dengar doa yang Nabi doakan ni. Nabi tanya balik Aisyah, kau seronok? Wahai Aisyah, inilah doa yang aku doakan untuk semua umat aku setiap malam. Inilah doa yang aku doakan kepada umatku setiap malam, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW setiap malam didoakan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang lalu dan akan datang, yang sembunyi dan yang nyata. Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah baginda Nabi Muhammad SAW sepanjang hayatnya. Sayyidatina Fatimah kata, Nabi Muhammad SAW bila Nabi wafat, inilah masanya Nabi Muhammad SAW berehat. Sepanjang hayat Nabi, daripada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, bahkan sebelum pada itu, memang Nabi Muhammad SAW ni hidupnya Masya Allah. Nanti tuan-tuan ada satu hadis yang ke-31, dia cerita pasal apa? 3 bulan tidak ada yang dimasak. Selama 3 bulan, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW makan apa? Air kurma. Air dan kurma je, tuan-tuan. Selama 3 bulan Nabi Muhammad SAW makan apa? Air dan kurma je. Dan kadang-kadang ada orang bagi susu. Kita makan nasi dengan telur, kita lah makan Maggi pun rasa dah teruk. Nabi Muhammad SAW makan air dengan kurma. Allahu Akbar. Nabi Fatimah, Sayyidatina Fatimah kata, Nabi Muhammad SAW tak pernah berehat. Masa Nabi wafat, itulah masa Nabi rehat. Kita jauh lah, kan, jauh nak dibandingkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita tak mampu nak mencontohinya, tak mampu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis banyak sebut, Nabi tak pernah kenyang 2 kali sehari, tuan-tuan. Kita makan je kenyang.
Nabi Muhammad SAW tak pernah kenyang 2 kali sehari. Tak pernah kenyang 2 kali sehari. Maksudnya paling banyak kenyang sekali dan selalunya tak kenyang pun sehari. Kita makan pagi, petang, lepas ni makan lagi tuan-tuan. Lepas ni makan lagi. Tapi jangan tuan-tuan tak ambil pula, tak sanggup nak makan. Terus kita buat yang berpada-pada yang kita boleh buat, kita cuba buat. InsyaAllah tuan-tuan, bila kalau ada yang berniat diet tuan-tuan, berniat diet kan, cuba tuan-tuan rasa lapar tu dan niatkan untuk ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kenang Nabi Muhammad SAW. Hidupnya Masya Allah 3 bulan makan, minum air dengan kurma je. 3 bulan tuan-tuan, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, 3 bulan. Kadang-kadang orang bagi, selalunya tak makan. Masya Allah, ni hebat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan itu tunduk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan ujian yang sangat hebat perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira sekadar itulah ya. Kita cubalah sebanyak yang boleh kita buat, ikut. Kita sedar diri kita ni sebenarnya lemah. Tak, kita selalu lupa, selalu silap, kurang ilmunya, banyak silapnya, banyak dosanya, kurang pahalanya. Tapi tuan-tuan, jangan putus asa pada rahmat Allah. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Allah Ta'ala kasih tanda, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala pertemukan kita. Tanda Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala izinkan kita masuk ke dalam masjid ni. Allah Ta'ala izinkan kita untuk sujud padanya, sebut namanya. Masya Allah. Untuk Allah Ta'ala izinkan kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah selepas solat Isyak, sejurus selepas solat Isyak, kita terus baca tahlil. Ada niat daripada ahli karya kita. Dan selepas tu tuan-tuan boleh ambil lah tuan-tuan. Orang yang memberi dapat pahala. Orang yang menerima pemberian dengan ikhlas pun dapat pahala tuan-tuan. Orang yang memberi dapat pahala. Orang yang menerima pemberian dengan ikhlas pun dapat pahala tuan-tuan. Ni hebatnya kan. Apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik maksudnya apa? Dua-dua baik kan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.